for all kat luar, SPM ke, PMR ke, UPSR semua. Ungkap pada cerita kita yang macam tu. Cerita ketiga adalah Yo, what's up guys? Welcome back to channel Andre Brothers. Pierre Andre is back guys. Alright. Assalamualaikum and salam sejahtera. Aku ucapkan kepada korang yang menonton channel Andre Brothers, korang semua ni memang awesome guys. Yes, kali ni kita kembali lagi dengan video top 5 filem-filem, pelakon-pelakon dan segala benda yang aku suka. So aku listkan top 5 apa benda yang aku suka melalui filem-filem, pelakon-pelakon, pengarah-pengarah dan segala benda yang aku suka lah. So kat sini aku nak share 5 benda atau 5 perkara yang aku suka. Tapi basically akan lebih ke arah filem dan semacam itulah. So untuk kali ni, seperti last video, aku dah listkan korang top 5 filem seram kegemaran aku. So untuk kali ni aku nak beralih daripada filem kepada pelakon favourite sepanjang zaman pilihan aku. So maknanya all time actor yang paling aku suka guys. So untuk hari ni dan kali ni aku nak listkan korang top 5 pelakon kegemaran aku sepanjang zaman. So yes, tanpa melengahkan banyak masa, aku rasa tak nak buang masa banyak sangat, kita terus straight forward kepada kita punya list nombor 5 pelakon kegemaran sepanjang zaman favourite aku. Tapi untuk kali ni aku untuk seorang legend iaitu P. Ramlee, aku tidak akan listkan pasal kita tahu dia adalah legend dan of course dia akan menjadi top number 1 dalam apa sekalipun. Tapi untuk kali ni aku tak akan listkan P. Ramlee pasal aku kecualikan beliau. P. Ramlee different class. Yang ini berdasarkan aku punya favourite, yang apa yang aku lihat dan apa yang aku pelajari daripada kecil sampai sekarang, sampailah sehingga aku jadi seorang pelakon dan pengarah. So untuk nombor 5 pelakon kegemaran aku sepanjang zaman, tak lain tak bukan Khadijah Tan. Hei, manalah budak ni letak barang-barang aku? Yati? 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 Rin rasa pelik bila tengok muka Rin dalam cermin. Entah macam mana muka Rin yang sebenarnya pun Rin tak ingat. Macam berubah-ubah, Mak. Alah, kadang-kadang mak pun tak kenal tengok muka mak sendiri kat cermin. Alamak. Tapi ada yang ganjil pasal cermin tu. Rin sendiri tak tahu apa-apa. Ke Rin lebih suka cermin yang dah pecah tu? Tak apa, nanti mak ganti yang baru. Bukan macam tu, Mak. Rin suka sangat cermin yang baru tu. Tapi cermin tu... Tak apalah. Lupakan je lah, Mak. Rin, mak sukalah kalau Rin berbaik balik dengan Yusof. Harap-harap macam tu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemputlah masuk. Apa cik kau buat? Baik, Alhamdulillah. 2-3 hari ni tak cukup tidur. Mak sihat? Alhamdulillah sihat cik. Makcik ke dapur je Alright, seperti yang korang tahu, Puan Khadijah Tan tu tak lain tak bukan adalah mak aku guys. Okay, aku listkan dia top 5 pelakon kegemaran aku bukan sebab Puan Khadijah Tan itu adalah ibundaku, bukan sebab beliau adalah
mami aku, tapi disebabkan bakat dan juga dia punya obses tentang lakonan ni guys. Aku tahu pasal aku membesar dengan Khatijatan. Aku daripada kecil aku lihat bagaimana cara dia bekerja sebagai seorang pelakon. So untuk orang luar mereka mungkin tak dapat lihat bagaimana cara kerja Puan Khatijatan, tapi aku sendiri melihat dengan mata kasar aku tahu Khatijatan ni adalah seorang pelakon yang sangat komitmen dengan kerja dia. Dia committed gila guys. Apabila dia dapat satu watak, dia mengkaji watak tu bukan sekadar menghafaz skrip. Kalau sekarang ni kebanyakan pelakon kita hanya menghafaz skrip. Itu pun kadang-kadang ke laut juga. Tapi untuk pelakon-pelakon yang dulu ni, dia lain guys. Especially pelakon-pelakon daripada teater. Mana pelakon yang dia base dia teater, akar dia teater, diorang ni lain. So untuk mak aku, Puan Khatijatan ni, berdasarkan apa yang aku lihat, cara dia bekerja, cara dia mengenal watak yang dia dapat tu sangat lain pada lain. Aku pernah tanya dengan my mum, tanya dengan Puan Khatijatan, Mami, you dah pelakon dah lama, dah lebih pada 30 tahun. Dalam banyak-banyak watak apa yang you paling teringin nak buat? Dia cakap apa? Watak yang I teringin nak buat adalah I teringin nak jadi diri I sendiri. So dekat sini aku terbayangkan begitu banyak watak yang dia telah bawa sebenarnya sampai kadang-kadang kita tak dapat nak kenal diri kita. So benda tu deep, sangat deep kalau untuk orang yang pelakon ni lah. So dan ada satu pengalaman, aku tengok mak aku, dia dapat satu watak dalam filem Profesor Razak Mohidin, itu Portrait Instinct. Dan di dalam watak tu dia semacam harus menjadi seorang wanita psikopat. Bukan psikopat lah, kira macam psycho lah. So aku tengok cara mak aku, dia mengkaji watak tu guys. Di dalam dia mengkaji watak tu, dalam tempoh sebulan tu, aku tak berani tegur dia. Pasal dia balik rumah pun, dia still in character. Sebab aku teringat ada sekali tu aku tanya, Mami malam ni kita nak makan apa? Dia jeling aku macam Sibil. Lepas tu aku, sejak daripada tu, apabila dia betul-betul in character, aku takkan tanya soalan-soalan bodoh lah. So benda yang aku akan cakap benda yang perlu je. So aku tahu pasal mak aku ni, dia jenis orang yang bila dia dapat satu watak tu, penghayatan dia lain macam, luar biasa. So sebab tu aku listkan untuk top 5, nombor 5 pelakon kegemaran aku sepanjang zaman, iaitu Puan Khatijatan. Kita berikan tepukan kepada Puan Khatijatan yang sedang menonton channel ni. Yes, sekarang kita pergi ke nombor 4 top list, top 5 pelakon kegemaran aku sepanjang zaman. Okay, untuk nombor 4 ni dia lain sikit, dia unik sikit dan dia sangat karakter guys. Okay, pelakon yang aku maksudkan ni, korang jangan terkejut. Pelakon yang aku maksudkan, pelakon nombor 4 paling aku suka ialah Kamarul Haji Yusof. Okay, silent on the set. Audio. Rolling. Rolling. Camera. Rolling. Mouse. Action. Tolong datang tak boleh tidur tolong ada bomo ketika dengan kuatan dengar tak bagus yeah kamu belajar kat mana? Abang tengok cukup cantik. Tak payah buat seketik. Tak payah foto-foto. Okay. Amin dah cukup bagus. Okay! Let's see! Sekejap, sebelum tu tutup. Bos, Apa dia? kita ada sikit masalah. Masalah apa? Jamal lupa tekan button record. Tadi kan dah terbaik. Buat apa nak ulang lagi? Apa kejadah Jamal ni? Jamal! Kau nak kena aku ya? Kau nak kena ya? Hoi! Why? Apa masalah ada lagi depan kau? Permit aku dah urus. Sorry boss, I forgot to record. Sebulan lagi dapat IC baru. Benda ni pun kau tak boleh tekan. Benda ni kau dapat dah tekan. Benda ni bukan jauh. Bukan dekat Johor. Dekat Mesir. Dekat Afrika. Dekat Sarawak. Depan mata kau aja. Apa masalah kau?
Kalau tak boleh guna pakai tangan, pakai kaki, janji bila roh tekan pintu aja. Wow! Wow! Okey, kita buat. Kita buat. Mandi ni hari-hari macam ni. Nah, itu dia. Siapa tak kenal Kamarul Haji Yusof ni guys. Aku panggil dia legend. Pasal apa? Aku start kenal nama Abang Kamarul ni geng Gagak Hitam. Farouk. Siapa tak kenal Farouk Gagak Hitam, gila-gila remaja kan. So dekat situ kita nampak karakter dia memang unik guys. Kalau compare karakter dia dengan karakter macam kita tengok Roshamno atau Faizal Hussein, dia punya karakter benda tu sampai sekarang melekat guys. Sampai aku pun terikut. Aku tak ingat bila first project aku buat dengan dia, tapi sejak daripada first project tu aku terus terpikat dengan cara lakonan dia guys. Dia ni unik guys. Abang Kamarul ni, aku panggil dia Abang Legend ni, dia adalah seorang komedian yang jarang-jarang kau dapat di Malaysia dan tak banyak. Sorry guys, aku tak faham kenapa exhaust dia kena kuat macam tu. Okay, tak apa. Okay, jarang-jarang kita nak dapat seorang pelakon komedian yang unik macam Kamarul Haji Yusof ni guys. Dia ni berdasarkan pengalaman aku dah mengarah dia 3 buah filem. Di antara filem yang aku dah bekerja dengan dia adalah salah satunya Cerita Hantu Malaysia, Kasut Kukusut, dan yang terakhir Primadona Kena Hantu, Kecoh Primadona Kena Hantu. Abang Kamarul ni guys, dia ni the only pelakon bila aku mengarah, aku bagi kebebasan untuk dia buat apa saja dia nak. Walaupun ketijatan mak aku berlakon di bawah arahan aku tak, jarang-jarang aku bagi mak aku kebebasan untuk buat apa dia nak. Tapi Kamarul Haji Yusof, aku punya suka karakter dia. Aku setiap kali apa yang aku buat, aku bagi dia kebebasan. Abang freedom untuk buat apa abang nak, berdasarkan karakter yang aku bagi. Dan dia pun bukan jenis pelakon yang malas guys. Sebelum datang set, sebelum datang syuting, dia dah bincang dengan aku, dia nak bawa macam ni karakter dia nak build up karakter dia macam ni. Dan aku suka dan senang bekerja dengan Abang Kamarul. Bezanya bekerja dengan orang otak-otak dulu lain guys. Dia memang something different lah. So untuk Kamarul Haji Yusof jatuh kepada pelakon nombor 4 yang paling aku suka sepanjang zaman guys. Okay, untuk orang lain aku tak tahu, tapi dia ni memang aku suka gila guys. Alright, pelakon nombor 3 dalam top 5 pelakon kegemaran aku sepanjang zaman, yang paling aku suka, okay, dia ni aku rasa the most underrated pelakon lah. Pelakon yang paling berbakat besar tetapi orang tak begitu menghargai dia guys. Beliau juga adalah seorang penuntut di Akademi Aswara. Tempat aku belajar dulu guys. Beliau yang aku maksudkan tak lain tak bukan adalah Amirul Effendi. Ini adalah seorang pelakon yang sangat underrated. Sangat orang kurang memberi spotlight kat dia. Padahal dia punya bakat guys, dia punya kebolehan dia memang luar biasa dan tak ramai orang boleh jadi macam apa yang dia ada. Dan aku kategorikan sebenarnya Amirul Effendi ni, dia ni kalau betul bentuk dia boleh jadi seorang pelakon yang sangat versatile. Dia boleh jadi pelakon yang bawa apa saja watak tanpa kau perlu risau. Dia boleh buat komedi, dia boleh buat serius, dia boleh buat segala macam. Dan aku tak terkejut pasal apa, daripada background dia pun dia menuntut di Akademi Aswara dan di situ banyak tenaga pengajar yang luar biasa. Aku masih ingat antara cikgu-cikgu aku yang mengajar lakonan di sana adalah Ahmad Yatim, Malia Musa. So ini semua orang-orang legend guys. Dan aku yakin Amirul ni pun dibentuk oleh golongan-golongan profesional yang memang luar biasa seperti Namron. So ini apa yang kau dapat kalau kau belajar di zaman aku dulu, ASK, Akademi Seni Kebangsaan. Jadi zaman diorang ni dah berubah jadi Aswara. So Amirul Effendi, aku sempat bekerjasama dengan dia sebuah filem, iaitu filem Aku, Kau dan Dia. Dan guys, dia punya acting sangat subtle dan sangat bersahaja. Dan untuk menjadi seorang pelakon guys, sebenarnya kau tak boleh terlalu over dan kau tak boleh terlalu under. Kalau
kau under, kau punya mood tak sampai, kau akan nampak macam pelakon kayu. Tapi kalau kau over, mood kau terlebih besar, lakonan kau nampak macam panggung wayang tu pun nak pecah. So ada pelakon yang macam tu. Ada juga pelakon yang terlampau under, nampak tak boleh berlakon. Pelakon yang bagus, dia harus berada di satu garisan khatulistiwa, garisan lurus yang kau tak over, kau tak under, kau kena main subtle je. Dan nak lagi bagus adalah lakonan kau tu bila tak nampak berlakon, dan tak ramai pelakon macam tu. Dan sebenarnya aku sangat confident Amirul Effendi dia berada di kelas dia tersendiri. Dan selepas filem Aku Kau dan Dia, aku masih tak dapat peluang untuk bekerjasama dengan dia lagi. Banyak juga filem yang aku try nak dapatkan dia, tapi tak berjaya pasal masalah jadual dan semacam tu lah. So, dan kalau korang tengok, korang boleh nilaikan sendiri lakonan yang dilakonkan oleh Amirul Effendi. Dan sebelum tu kita pernah terdengar kontroversi pasal dia cakap stesen TV tak nak ambil pelakon-pelakon yang followers di IG atau Facebook kurang pada 500k kan. Sebenarnya memang aku sangat setuju dengan Amirul Effendi. Itu sebenarnya satu benda yang aku rasa tak masuk di akal. Pasal kita tahu Amirul Effendi ni adalah pelakon yang pernah menang pelakon pembantu lelaki terbaik filem atas lagu Festival Filem Malaysia. In fact, dia punya lakonan ni bukan lakonan yang kau boleh dapat macam kat mana-mana guys. Dia memang lain pada lain. Dan agak sayang pasal apa, kebanyakan stesen-stesen TV dia orang tak nampak benda ni guys. Dan aku tak pelik sebenarnya, pasal aku pun pernah berada dalam bidang ni. Pernah juga berapa kali pergi pitching di stesen TV. Kadang-kadang permintaan dia orang tu agak mengepek dan tak masuk di akal. Kadang-kadang aku sendiri sebagai pengarah, aku rasa bukan aku yang pengarah. Aku rasa dia orang punya panel, stesen TV punya panel tu yang pengarah, yang lebih pandai daripada kita orang yang sedang pitching tu. Sebab tu itu antara satu sebab kenapa aku ada rasa tawar hati dalam industri ni. Pasal banyak orang yang tak sepatutnya berada di kerusi yang tak sepatutnya. Ini alasan akulah kenapa aku kurang nak berada dalam industri sekarang. Sebab banyak orang yang merepek-repek guys. So untuk nombor 3 pelakon kegemaran aku tak lain tak bukan Amirul Effendi. Yes, sekarang kita dah pergi ke top 2. Ada 2 je pelakon lagi yang tinggal, pelakon kegemaran sepanjang zaman aku guys. So okay, untuk pelakon nombor 2 ni guys, beliau dah tak berlakon lagi. Nama beliau pun memang bukan asing dalam industri seni ni. Cuma dia dah lama tak kita tak nampak dia di mana-mana lah. Stesen TV pun tak ada, apatah lagi pawagam. Sebenarnya aku rindu nak tengok lakonan beliau. Dan pelakon nombor 2 yang paling aku suka, yang aku maksudkan adalah Sidi Oraza. Aku tahu kelakuan aku teruk. Tapi aku dari keluarga susah. Oh, really? Aku, semua orang kat bawah tu, semua keluarga susah aku tu. Bukan kau seorang saja, Hena. For once, Hena, tolonglah guna kepala otak kau tu. Aku susah nak percaya kau lagi, lah. Apa lagi kau nak tipu aku? Ha? Kau cakap bengit. Ha? Kau sakit perut kau. Kau tipu semua orang. Kau bodoh semua orang. Malik. Kau buat apa kau suka. Kau menyundal. Aku rasa kau hidup balik, Lena. Please get out of here. Aku dah menyampah lah tengok muka kau. Menyampah! Keluar, Lena. Kau mengambus, ya? Get lost! Go! Kenapa kau diam? Selalu kau yang paling banyak alasan kan? Tak nak nangis? Nangislah. Nangis.
Nangis dah. Nangis dah! I don't mean what I did! Hina tak tahu apa nak cakap. Just give me one more chance, Malik. Just one more chance. I won't let you down. Tolonglah Malik sekali ni je. Ina, kau balik, kau makan, kau tidur, kau buatlah apa pun nak buat. Besok pagi selepas pagi syak, aku nak kau dekat sini. This time, biar betul-betul, Ina. Kalau tak, aku sendiri sembelih kau. Dah. Banyak kerja aku nak buat. Yes, Sidi Oraza guys. Sidi Oraza. Aku tak tahu adakah korang masih ingat lagi nama dia atau korang pun dah lupa, atau ada antara korang yang tak kenal pun nama dia. Mungkin orang-orang generasi baru ni mungkin tak berapa nak kenal. Tapi kalau korang tak kenal ni, aku nak kenalkan kat korang. Sidi Oraza adalah salah seorang pelakon yang terbaik Malaysia pernah ada guys. Dan lakonan-lakonan dia ni guys, dia punya lakonan Sidi Oraza ni guys, dia okey, ini yang membezakan pelakon bagus dengan pelakon yang macam aku ni guys. Pelakon yang bagus, dia akan pilih watak, pilih filem, pilih cerita. Tak semua dia sauk aja. Dan Sidi Oraza ni, walaupun filem dia tak banyak, tapi kebanyakan filem dia adalah filem yang berkualiti A, yang memang super guys. Antara filem dia yang paling aku suka, Sayang Salma. Sayang Salma, siapa tak tengok, please pergi tengok Sayang Salma. Dan yang paling aku admire dia punya lakonan adalah filem Layar Lara. Dan itu adalah filem terakhir dia guys. Lepas tu dia tak involve lagi, aku rasa, dalam perfilman. Dan bercerita tentang pelakon-pelakon macam ni, of course mereka adalah pelakon yang pernah menang pelakon lelaki terbaik. Ni bukan dicalonkan je, macam aku hanya dicalonkan je. Dan mereka ni dicalonkan dan menang pelakon lelaki terbaik. Aku ingat lupa dekat, aku rasa Festival Filem Malaysia kot. So Sidi Oraza adalah pelakon nombor 2 paling aku suka, berdasarkan dia punya pemilihan watak dan berdasarkan dia punya subtlenya acting dia. Aku rasa sangat macam dia punya lakonan tu macam dia rasa tak ada kamera kat depan dia. Aku tak tahulah kenapa aku sangat tertarik dengan lakonan Sidi Oraza. Dan Sidi Oraza ni aku kategorikan dia memang different class dengan pelakon-pelakon yang lain. Dan of course walaupun dia macam tu, dia ada nilai-nilai komersial yang kita tak boleh nak elakkan. Dia bukan macam setengah pelakon yang dia terlampau bagus sampai dia tolak nilai komersial ni. Dia nak berlakon filem-filem art aja. Sidi Oraza tak. Sidi Oraza dia ada certain kelas yang tersendiri. So ini adalah kenapa aku pilih Sidi Oraza sebagai pelakon top 2, bukan top 5, list nombor 2 pelakon yang paling aku suka. Yes guys, sekarang kita dah pergi ke nombor 1, top 1. Daripada top 5 pelakon yang paling aku suka. Okay guys, pelakon ni memang legend guys. Dan dia tak berlakon dia tak berlakon sebarangan filem. Dan filem yang berlakon ni semua filem yang lain macam lah guys, yang luar biasa lah hasil dia. Sayangnya kita dah takkan dapat lagi tengok hasil dia, sebab beliau pun dah meninggal dunia. Dan pelakon yang aku masukkan adalah Khalid Saleh. Mama! Mau nak tipu lagi? Mau Isa? Mau ada sini juga kau? Mau nak main tipu lagi? Isa, Mamat, dengar dulu dah. Kita dalam bon ni nak lagu lemu.
Aku minta mu dua ni, jangan buat ha. Tak ada, ha? Orang lain jangan masuk campur. Ini urusan aku dengan Isa. Mu nak bergapo, Isa? Ha? Mu nak gapo? Mu sendiri tak jujur. Mu bedai bela sing. Kalau mu kedai apa mu lagi? Kalau aku takut, aku tak mari hari ni, Mama. Anak, Mama, anak. Anak aku mati kejap siapa? Hah? Hari ni aku tak kira. Orang luar, jangan masuk campur. Aku bedai semua. Mandi darah hari ni. Biar aku selesai dengan Mama. Aku tak seramah lagi orang Melayu tani mati. Baloh sama sendiri. Sini tu Mak pen. Saya tu Mak pen. Saya pada dia. Utai darah bayar darah. Nak buat lagu mana? Yes guys, Khalid Saleh. Khalid Saleh ni adalah di antara beberapa orang pelakon Malaysia yang pernah menang pelakon terbaik di Asia Pasifik. So Asia Pasifik ni adalah bukan anugerah yang anugerah kampungan tau. Ni bukan anugerah yang jenis yang anugerah domestik di Malaysia. Anugerah Asia Pasifik ni adalah pelakon-pelakon atau filem-filem yang terbaik di seluruh Asia Pasifik disatukan dan diorang select siapa yang terbaik untuk menang. Dan salah satu yang pernah menang adalah Tan Sri P. Ramlee. Kita tahu P. Ramlee ni memang legend, nama dia sangat besar bukan hanya di Malaysia, di orang Jepun pun appreciate P. Ramlee. Dan Khalid Saleh adalah orang yang nombor 2 pernah menang anugerah ni. Dan aku pun turut bangga sebab mak aku pun salah seorang yang pernah menang kategori pelakon pembantu wanita terbaik Asia Pasifik di Seoul, Korea. Dan yang lagi best tu, alhamdulillah mak aku berjaya mengalahkan Michelle Yeoh guys. Michelle Yeoh tu Hollywood guys, walaupun orang kampung mak aku Ipoh. Okay guys, Khalid Saleh, filem yang paling aku suka, walaupun filem dia yang menang tu Jogo, yang dia menang sebagai pelakon pembantu pelakon lelaki terbaik di Asia Pasifik, tapi paling aku suka adalah Kaki Bakar. Kaki Bakar ni dia lain lah guys. Yue punya filem ni semua lain macam. Dia lebih kurang macam standard Majid-Majidi guys. So kalau kita tengok Kaki Bakar ni, Belle waktu tu tak lucu pun, tak kelakar. Waktu tu lakonan Belle memang lakonan yang terbaik sepanjang zaman sebelum dia jadi komedian. Sejak dia jadi pelawak, macam mana kau jumpa dekat luar, macam tu lah si Belle yang aku kenal.
Tapi Bel ni seorang pelakon yang bagus. Aku tak nafikan dia memang pelakon yang bagus. Dia boleh buat apa saja yang kau bagi. Cuma kalau kau tak kontrol Mamat ni, nanti dia akan buat hara, dia buat suka hati dia jadi punya lakonan tu. Tapi Bel, kau memang awesome. Okay, kita nak berbalik-balik pada Khalid Saleh. Khalid Saleh memang dia punya lakonan ni kau takkan dapat pelakon-pelakon yang lain. Even Siti Oraza ke, Roshamno ataupun siapa-siapa sajalah. Khalid Saleh kita tahu dia orang puisi, orang puitis. Dia adalah orang teater. Jadi orang teater macam aku cakap ni, dia ada satu pemahaman dia yang sangat lain. Dia punya penghayatan ni lain macam tau guys. Sebab di dalam acting dia ada dua je kategori yang kau kena faham. Adakah kau pelakon yang make believe atau kau pelakon yang orang panggil method. So pelakon method ni kalau ikut dia ada buku dia, The System by Stanislavski. So pelakon method dengan pelakon make believe ni berbeza. Pelakon method kalau dia nak sakit, dia kena buat diri dia sakit guys. Contoh dia nak sakit gigi, ini tak silap aku siapa, pelakon Dustin Hoffman. Dia nak sakit gigi, dia terpaksa buat betul-betul gigi dia sakit supaya dia boleh rasakan sakit tu. Ini pelakon method. Contoh pelakon method satu lagi, kalau dia nak penat, dia kena jogging atau berlari 3 km ke 5 km sampai dia dapat rasa penat. Ini pelakon method. Okey, satu lagi pelakon make believe. Pelakon make believe ni banyak kat Malaysia guys. Dia boleh semacam sekarang ni, okay, kamera nak shoot ni, okay, tengah sembang, okay, KP jom shoot, okay, sekarang nangis. Dia boleh tiba-tiba dia buat nangis. Dia tak perlu pun nak method, nak kena ingat zaman kisah silam dia macam mana dia terluka untuk dia nangis. Tak, ini pelakon make believe. So kau pilih lah kau nak jadi pelakon yang mana, sama ada kau nak method atau kau nak make believe. Tapi yang penting di dalam skrin bila orang tengok, watak kau sampai, kau punya penghayatan tu sampai, bukan sekadar menghafal skrip lah. Memang sekarang ni kita tahu banyak pelakon kita menghafal skrip je, tapi tak semua. Ada yang bagus, ada juga yang perlu perbaikikan lakonan diorang. Inilah yang aku maksudkan Khalid Saleh. Memang beliau adalah seorang pelakon yang luar biasa pemahaman dia, luar biasa penghayatan dia. Dan tak pelik lah kalau macam mereka-mereka ni menang pelakon terbaik di Malaysia ataupun di luar Malaysia. So yeah guys, ini dia aku punya top 5 pelakon yang aku suka sepanjang zaman. Sebenarnya banyak lagi list-list kategori pelakon yang aku suka. Ini aku hanya listkan pelakon yang aku suka sepanjang zaman. Dia ada lagi list-list yang aku akan listkan nanti untuk korang. Seperti pelakon yang aku teringin nak bekerjasama, pelakon yang most underrated, pelakon yang paling aku rasa berbakat luar biasa, dan pelakon perempuan segala macam. Nanti aku list, aku akan buat video khas untuk korang. So untuk kali ni aku dah listkan korang 5 pelakon yang paling aku suka, iaitu nombor 5 jatuh kepada Puan Kartijatan. Siapa tak kenal Puan Kartijatan, iaitu mak kepada aku, anaknya Pierre Andre dan Michael Andre. Yes, Kartijatan walaupun dia mak aku, bukan sebab aku bias dia mak aku, tapi memang sebab dia memang bagus. Dan kalau tak bagus takkan dia menang pelakon pembantu wanita terbaik Asia Pacific yang mengalahkan Michelle Yeoh guys. Okay, nombor 4 yang paling aku suka adalah tak lain tak bukan, kita punya ada orang panggil dia Cik Man pasal dia berlakon Wrong O kan. Okay, aku panggil dia legend pasal dia punya lakonan ni memang kau takkan dapat kat mana-mana komedian di Malaysia ni. Dia punya lawak dia ni memang kalau kau tengok lawak Haji Kamarul ni, dia guna lawak gesture tubuh tau. Tak banyak pelakon yang menggunakan kapasiti itu sebagai medium lawak dia. Kebanyakan pelawak Malaysia ni slapstick. Dan aku sebenarnya aku tak berapa suka lawak slapstick, tapi kalau kena gaya dia slapstick yang betul, dia akan jadi lucu. Cuma kalau kau tak kena gaya slapstick, bila kau buat lawak slapstick ni, kau akan nampak seperti badut lah. Itu aku punya itu pendapat aku. Sebab pelawak ni dia ada macam-macam jenis, dia ada macam-macam kategori. Ada yang lawak yang bersahaja, ini smart, lawak yang intelek. So benda-benda macam ni terpeluang pada kau. Tapi apa yang aku nak katakan, Haji Kamarul ni, dia punya lawak dia ni rare dan tak banyak pelawak Malaysia ada. Sebab tu aku suka dia ni. Dan dia adalah salah satunya pelakon yang bila dia berlakon di bawah arahan aku bagi kebebasan kepada dia. Pasal setiap apa dia buat lucu guys, pada pendapat aku. So nombor 3 list yang kita ada kat sini, pelakon yang paling aku suka adalah Amirul Effendi. Dan aku rasa dia adalah pelakon yang sangat underrated, pelakon yang orang
aku tak faham kenapa orang tak bagi highlight kat dia, sedangkan dia ni layak guys, dia ni memang bagus. Dan kalau kau tengok kebanyakan filem-filem dia bawa watak yang berbeza-beza, dan aku kategorikan dia sebenarnya pelakon yang versatile kalau pandai bentuk dia. Okay, nombor 2, of course pelakon yang paling aku suka adalah CDO Raza. Dia adalah satu pelakon yang otai, yang sayangnya sekarang kita tak dapat nak tengok hasil karya dia lagi dah. Tapi walau macam mana pun, filem-filem yang dia ada, yang dia dah tinggalkan tu pun dah cukup untuk kita tonton, yang beri kesan yang mendalam kepada peminat-peminat filem dan juga peminat-peminat lakonan. So korang kena tengok filem-filem dia. Aku cadangkan ni 2 filem yang paling aku suka, itu Sayang Salma dan juga Laila Lara. Dan nombor 1 Khalid Saleh guys. Khalid Saleh adalah, aku boleh kategorikan angkat dia sebagai legend juga guys, pasal apa yang dia dah sumbang kepada industri seni kita memang tak dapat nak dinafikan. Memang beliau adalah seorang anak seni yang berbakat besar dalam bidang teater dan juga bidang perfilman dan juga segala macam yang berbentuk itulah. Dan kita tahu Khalid Saleh adalah seorang yang sangat berbakat besar dalam arena seni. So yes, itu dia guys, aku punya top 5 pelakon favourite aku. Aku harap korang enjoy dengan video ni. Aku harap korang suka. Kalau korang suka, korang klik like. Kalau tak like, tak apalah, nak buat macam mana, orang tak suka. Tapi tak apa, aku akan cuba perbaikikan lagi mutu kualiti video untuk kali ni. Dan kalau korang ada cadangan, korang hit komen kat bawah cakap apa lagi yang aku boleh buat. Dan korang juga boleh bagi korang punya pendapat, atau korang boleh bagi idea kat aku. Okay, apa yang korang nak tengok, tulis kat bawah tu. So aku akan pertimbangkan untuk top 5. So yes, siapa yang belum subscribe dulu, ajak kawan-kawan korang subscribe channel ni, pasal channel ni adalah channel baru yang baru setahun jagung lah. Untuk aku baru mulakan actually channel ni before this Mikael yang handle, tapi sekarang dia dengan sibuk dengan dia punya game dia gamer sekarang. Dia ada dia punya channel game dia dekat Facebook, Mikael Ondre. So dia suruh aku take over dulu Ondre Brothers ni daripada tak buat apa. So alang-alang aku ada masa, so aku pun buat. So actually aku baru dalam sekitar 2-3 bulan membiasakan diri nak jadi YouTubers guys. Sekarang dan in future aku yakin YouTube ni akan membentuk satu pola baru kita punya konten-konten yang lebih refreshing lah. So dia dah jadi new wave. Sekarang ni kita tengok bukan saja TV, orang banyak tengok media sosial, dan YouTube adalah salah sebuah medium dia. So yes, hit comment, hit like, subscribe, and then kau tekan sekali butang notification tu. Okay guys, mana korang dah tengok pada awal sampai sudah, alhamdulillah, thank you guys. Aku appreciate. Aku doakan korang panjang umur, murah rezeki. Mana yang belum kahwin tu dapat jodoh cepat-cepat, mana yang belum ada anak tu dapat anak cepat-cepat, dan yang paling penting kita semua dalam keadaan selamat, alhamdulillah. So yes, kita jumpa untuk kita punya next video. Nanti aku akan bagi tahu video apa aku nak buat. Sampai di sini je lah. Kita jumpa lagi guys. Alright, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Ondre Brothers. Korang semua memang awesome. Bye.